Alfia Studio. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat sama-sama pada pagi ini kuliah duha pada pagi Jumaat, waktu yang sangat dimuliakan, waktu yang sangat utama, itu hari Jumaat. Dan kita telah masuk semalam ke malam Jumaat. Malam Jumaat mempunyai keutamaan yang banyak yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertepatan pula semalam ini malam Jumaat dengan malam Jumaat Ramadan. Maka bagi orang yang inginkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, maka semalam ni, iaitu malam Jumaat dalam Ramadan ini, malam besar. Bagaimana malam itu ada keutamaan, seperti itulah siang pun ada keutamaan. Seperti disebut dalam pandangan imam-imam mazhab Imam Syafi'i, disunatkan untuk beribadah di waktu malam-malam yang penuh keutamaan, yang banyak keutamaan, yang dikurniakan oleh Allah SWT, bersungguh-sungguh ibadat pada Allah, sunat. Begitu juga siang hari dia, seperti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita ibadah pada malam harinya. Malam tu kita ibadat sesungguh pada Allah, kerana malam tu malam Lailatul Qadar. Begitu juga disunatkan untuk bersungguh-sungguh ibadat pada siang harinya. Kerana ada pandangan daripada para ulama, iaitu keutamaan siang itu sama dengan keutamaan malam. Kalau malam itu digandakan 1000 dipanggil apa, bulan, siang pun sama juga, ibadat digandakan 1000 bulan. Itu ada satu pandangan ulama. So itu dalam mazhab kita, pandangan ulama kita mengatakan disunatkan bersungguh-sungguh ibadat pada siang Lailatul Qadar, sama macam kita ibadat sungguh ibadat pada malam Lailatul Qadar. Kerana siang dan malam mempunyai keutamaan. Ya. Jadi seperti itu juga malam Jumaat dan juga siang Jumaat mempunyai keutamaan yang banyak yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya ialah hari Jumaat. Ini sebaik-baik hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan setakat duduk sebaik-baik hari, kita duduk pula di sebaik-baik bulan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi digabungkan semuanya kebaikan pada hari ini. Kita dah masuk ke minggu ketiga, Jumaat minggu ketiga dalam bulan Ramadan, dan berbaki lagi lebih kurang satu lagi Jumaat. Maka ini dipanggil apa? Kita dah masuk kepada fasa-fasa pertengahan atau fasa-fasa akhirah, dekat akhirah Ramadan, hampir akhir dah. Kita dah masuk fasa setengah yang kedua dah. Setengah yang pertama dah habis dah, 15 hari awal dah habis dah. Dan hari ni kita dah masuk pada 16 Ramadan. Malam ni malam istimewa, malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran. Peristiwa ulang tahun itu turunnya Al-Quran. Seperti Allah firman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas bayinatin minal huda wal furqan. Allah firman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, menjadi petunjuk untuk manusia, dan juga menerangkan di antara dua perkara, yang hak dan juga yang batil. Quran ini dapat membezakan. Bila kita baca, kita jadikan dia panduan, dia dapat menerangkan pada kita, di panduan pada kita bahawa ini betul, ini salah, ini batil dan ini hak. Itu Al-Quran, dia panggil Furqan. Seperti Allah firman dalam Al-Quran, yaumal taqal jam'an, yaumal furqan wa yaumal taqal jam'an. Jadi Allah sebut juga hari perang Badar itu hari Furqan, hari bertemunya dua kumpulan, iaitu tentera Rasulullah dan juga tentera musyrikin Quraisy. Di dua perkumpulan yang bertempur, Allah namakan di hari Furqan. Hari Furqan maksudnya hari yang Allah SWT nak menangkan yang hak, yang benar, dan Allah nak kalahkan yang batil. Allah nak tunjuk ini benar dan ini batil. Yang batil dikalahkan, yang benar dimenangkan. Itu Yaumal Furqan wa Yaumal Taqal Jam'an. Jadi ini Al-Quran yang Allah turunkan, itu Allah firman itu pada bulan Ramadan.
Dalam Al-Quran dalam ayat yang lain Allah firman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkannya iaitu Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Malam bila ni? Malam 17 Ramadan. Okey, lepas tu dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkannya iaitu Al-Quran pada malam Al-Qadar. Itu ayat Quran yang Allah firman tentang 17 Ramadan, iaitu malam Al-Qadar atau malam turunnya Al-Quran. So itulah kalau kita tengok pandangan-pandangan ulama di dalam dipanggil apa, mengkaji tentang bila Lailatul Qadar, banyak pandangan. Pandangan pertama itu pandangan kebanyakan, majoriti para sahabat Nabi Muhammad dan majoriti ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu tetap dan tidak berubah. Tidak tahu malam tu ya tak ubah dah. Ini pandangan jumhur ulama. Seperti mana pandangan jumhurnya mengatakan malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan itu confirm dah malam Lailatul Qadar. Itu seperti mana pegangan mazhab Maliki, iaitu dalam pandangan mazhab Maliki berpendapat bahwasanya bulan Lailatul Qadar tidak berubah, tetap setiap tahun malam 27 Ramadan. Okey. Dan sebahagian pandangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Qadar adalah malam 17 Ramadan. Sebab pasal malam ni lah. Ini juga seperti mana pandangan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata Lailatul Qadar tu malam 17 Ramadan. Kerana kan Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran tu malam Lailatul Qadar. Bila Allah turunkan Al-Quran? 17 Ramadan. Maka kalau ikut pandangan Sayyidina Ali 17 Ramadan tak tukarlah. Memang Lailatul Qadar 17 Ramadan. Setulah kita bangkitlah malam ni lagi, dan baki-baki yang akhir kita bangkit semuanya. Kerana terlalu banyak pandangan tentang bilakah Lailatul Qadar. Pandangan kedua, pandangan pertama, jumhur ataupun majoriti lah ataupun kebanyakan sahabat Rasulullah mengatakan malam Lailatul Qadar tak berubah, tetap setiap tahun. Seperti pandangan Sayyidina Allah bin Abbas 27 Ramadan. Ini berdasarkan ayat Quran yang ditafsirkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Sayyidina Allah bin Abbas, tengok Allah firman Lailatul Qadar. 3 kali Allah sebut dalam surah ni. Dan surah Al-Qadar ni 3 kali Allah sebut. Tengok kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sekali Lailatul Qadar Allah sebut. Lepas tu Lailatul inna anzalnahu wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2 kali ya. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. 3 kali. Tanazzalul malaikah, sampailah akhir ayat tak sebut Lailatul Qadar. Okey, Lailatul Qadar ni 2 perkataan, 2 kalimat. Kalau kita mengira dalam 2 perkataan ni ada berapa huruf, kita akan dapat 9 huruf. Tu ya. Kira-kira. Okey. Kira-kira. Tak agak terlebih lagi ataupun terkurang. Lailatul Qadar, lam tu 1 huruf. Ya 1 huruf. Tu lam lagi, tak. 1 2 3 4 5. Tidak. Kau tak kira? Okeylah Ustaz, yang percaya je Ustaz. Okay. Ikut Ustaz lah 9 ke 10. Kami kira percaya lah. Okay. Dan kita kira Lailatul Qadar. Kira lam, ya, lam, ta. 4 Lailatul Qadar. Itu alif, lam, al-qadar, qa, da, ra. 9. Semua 9. 9 kali 3 apa? Lailatul Qadar ni semuanya 3 kali Allah sebut dalam Quran. Dan bila dihimpunkan semua jumlah huruf Lailatul Qadar dalam surah inna anzalnahu fi lailatul qadar ni dapat apa? 9 kali 3 apa? 27. Maka di pandangan Sayyidina Allah bin Abbas, dia kata disebabkan 3 kali sebut huruf dia ada 27, maka malam 27 tidak berubah. Dan kata Sayyidina Allah bin Abbas juga kerana ayat Quran ni Allah firman inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, ada 30 perkataan. Dalam surah ni ada 30 perkataan. Inna 1, anzalna 2, fi 3, lailatil 4, al-qadr 5. Bila kita kira semua ni sampailah ayat yang terakhir tu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya itu dia perkataan yang ke-27. Perkataan yang ke-27. Hiya ni maksudnya apa? Dia kembali kepada malam Lailatul Qadar. Salamun, sejahteralah, hiya itunya ataupun dia ni malam Lailatul Qadar tu.
Hiya maksudnya mengisyaratkan kepada Lailatul Qadar. Maksudnya bersama Sayyidina Allah bin Abbas malam 27. Kenapa Allah letak dekat hiya ni dekat 27 juga? Sama. Ini pandangan Sayyidina Allah bin Abbas lah. Dia kata tak berubah, tetap 27 Ramadan. Ini seperti mana dipegang oleh mazhab Maliki juga. Okey, dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan pandangan Imam Syafi'i sendiri, sebahagian ulama mazhab Syafi'i, Lailatul Qadar itu berubah-ubah. Yang pertama, pandangan Imam Syafi'i sendiri, Lailatul Qadar itu malam 21 ataupun malam 23 tak berubah dah. Dia berubah juga antara dua tu saja. Malam 21, malam 23. Itu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala lah. Okey. Kata Imam Syafi'i ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad zaman Rasulullah, Lailatul Qadar berlaku malam 21, malam 23. Ada hadis berlaku. Malam 23 tu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat sahabat, aku ni dibagi tahu Lailatul Qadar tapi aku lupa. Masa Allah tarik balik, maksudnya ingatan pada bila Lailatul Qadar yang Nabi tengok dalam mimpi tu, Allah tarik balik. Tapi Nabi macam ingat-ingat gitulah. Satu pagi tu Nabi semayang dengan sahabat di masjid Nabi. Nabi bangkit daripada sujud, bagi salam dalam keadaan dahi Nabi basah. Maksudnya pas malam hujan. Terus Rasulullah kata lepas subuh tu, "Salam awal malam semalam hujan kan? Semalam Lailatul Qadar," Rasulullah. Aku ingat dah. Kerana Allah tunjukkan pada aku Lailatul Qadar itu dimulakan awal malamnya dengan hujan. Tanda Lailatul Qadar maghrib tu hujan. Maghrib sama isyak lebih kurang dia stop, tak hujan dah tu. Malam akan jadi tak sejuk tak panas. Tapi ada juga tanda-tanda yang dia tak hujan lah, dia tanda-tanda lain. Salah satu tanda dia panggil itu hujan tak hujan-hujan kata Lailatul Qadar tak ada, sudah. Boleh jadi hujan tak hujan tuan-tuan. Boleh jadi juga hujan. Tak tahu dia punya mana petanda yang Allah nak bagi, tak tahu. Langit cerah. Tak semua tu langit cerah, ada tertentu yang langit dia cerah. Lailatul Qadar langit cerah, macam ada lampu yang menyuluh langit. Bintang semua jadi jelas mana tu. Okey, banyaklah tanda-tanda Lailatul Qadar ni. Jadi nak sebut apanya, malam esok tu malam 17 Ramadan, malam peristiwa ulang tahun nuzul Quran, turun Quran. Malam yang Allah firman, malam yang penuh keberkatan. Tu ulang tahun malam esok 17 Ramadan. Malam semalam ni, malam esok malam ni ya. Itu esok silap lah 18 lah. Malam ni. Ini nak abang apa? Malam ni kita bangkit, kita buatlah apa-apa ibadat yang kita duk buat, zikir-zikir yang kita duk amal setiap hari ni, apa-apa yang kita duk suka baca, kita buat malam ni. Kita buat lebih sikit. Kenapa? Dia malam nuzul Quran, malam 17 Ramadan. Kalau tak Lailatul Qadar pun tak apalah, yang penting kita dah bangkit malam mulia dia panggil. Kalau Lailatul Qadar tu habuan. Kalau pandangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam almarhum, kalau Lailatul Qadar, kalau 17 Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumaat, itu Lailatul Qadar. Tapi malam ni tu kan malam Jumaat lah. Dia bertepatan dengan malam Sabtu. Jadi tak apalah, kita tak kisah pun malam apa. Cuma itu dia panggil apa? Pengalaman ulama. Kita macam mana kita bangkit Lailatul Qadar? Kita bangkit malam-malam mulia. Khususnya baki-baki akhir Ramadan. Dia sebenarnya Ramadan lagi nak lagi macam-macam ada. Walaupun sebenarnya mall-mall pun macam-macam ada juga. Semua sale semua. Semua murah semua. Padahal dia untung lah tu. Dia tak 300, dia tak sale 30 semua 40%, tinggal 50, 70, dia untung lah tu. Harga tu sebenarnya. Okey. Kalau kita seronok beli tak apalah. Jadi tak kisah pun nak beli baju raya, tapi jangan meninggalkan ibadat-ibadat yang penting dalam Ramadan. Ramadan ini seperti Sayyidina Habib Umar, Ramadan ini tajuk-tajuk utamanya, perkara-perkara yang penting dalam Ramadan, ibadat yang penting lah. Jadi 3. Yang pertama puasa, yang kedua sembahyang tarawih, yang kedua sembahyang witir. 3 ni benda penting. Kalau tak ada 3 ni macam tak ada Ramadan lah kita ni. Orang yang puasa tapi tak tarawih macam tak Ramadan dia. Sebab Ramadan betul-betul Ramadan, perkara utama dalam Ramadan 3 perkara kata Habib Umar. Yang pertama puasa tu sendiri. Yang kedua sembahyang malam. Dia panggil apa? Qiyamul lail ataupun tarawih. Yang ketiga solat witir. 3 ni mesti jangan tinggal. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, puasa Ramadan ni dengan penuh keimanan. Penuh keimanan maksudnya dengan tasdiqan, dengan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, keimanan kita kepada Allah, kewujudan Allah, para malaikat, kita Allah, Rasul-Rasul Allah. Ini keimanan kita, kepercayaan kita membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul, apa yang telah kita
ketahui daripada perkara-perkara yang telah keimanan lah, perkara-perkara yang keimanan yang kita kena percaya, kita percaya semuanya dan benarkan. Itu dipanggil apa? Dengan penuh keimanan. Kita percaya kita bangkit malam-malam ni, kita puasa Ramadan ni, kita percaya Allah lihat kita, Allah ada, Allah suruh kita percaya Allah itu wujud, Allah itu maha rahmat, Allah itu maha membalas, Allah tu sekian, kita percaya. Kita puasa Ramadan kadang kita percaya apa? Kita yakin dan kita membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan tentang puasa Ramadan, tentang kelebihannya, tentang janji Allah, tentang syurga Allah, balasan akhirat, semua kita percaya. Itu bukan puasa ni sebab adat, puasa sebab percaya, keimanan. Ada orang puasa bukan sebab kepercayaan, membenarkan keyakinan kepada Allah tu dan Rasul tu, bukan. Dia puasa adat dia panggil, puasa adat. Orang puasa dia puasa. Tapi Nabi bersabda dalam hadis ni, puasa bukan adat, tapi puasa dengan penuh keimanan. Dengan rasa perasaan, insya-Allah puasa aku ni mudah-mudahan Allah terima, dia ada, mudah-mudahan di akhirat dapat manfaat dan aku selamat nanti di akhirat, percaya tentang di akhirat, percaya tentang balasan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. So bagi tahu orang yang berpuasa ini dipanggil apa, didoakan oleh para malaikat Allah, semua dia percaya. Orang yang berdoa ni dia mustajabkan doa, semua dia imani, dia doa sungguh-sungguh. Jadi keimanan. Dan wahtisaba, kata ulama, wahtisaba itu ikhlas, semata-mata kerana Allah SWT, mengharapkan keridaan Allah SWT. Maka kelebihannya apa? Orang puasa macam ni, kelebihannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan untuknya dosa-dosa yang lalu. Berapa banyak dosa kita yang lalu Allah hapuskan dengan puasa ni. Ni puasa, penting puasa, Allah bersihkan kita. So itulah puasa ini, sebahagian pandangan ulama tasawuf lah mengatakan puasa ni di antara amalan yang paling istimewa dan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di samping sembahyang lah. Kenapa dia terbaik, dia istimewa? Karena Allah SAW Muhammad, ibadat puasa ini dia adalah ibadat yang pertama sekali, itu yang difardukan oleh Allah kepada umat terdahulu dah. Umat terdahulu dah difardukan dah. Bahkan Nabi Adam sendiri itu difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah puasa. Nabi Adam orang pertama puasa, kata ulama. Apa puasa Nabi Adam? Nabi Adam diceritakan oleh Allah masuk syurga terus puasa. Puasa Nabi Adam adalah tidak makan buah yang Allah larang. Fala taqrabuha. Allah sebut dalam Quran, fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah sebut tentang kepada Nabi Adam juga Hawa, jangan dekat dengan pokok ni. Buah dia tak boleh makan, dekat pun jangan. Ini larangan Allah, tak bagi makan. Itulah puasa dia panggil. Itu puasa Nabi Adam. Yang lagi semua boleh makan. Ini tak boleh makan. Puasa Nabi Adam adalah menahan diri daripada memakan buah dilarang oleh Allah. Lepas tu puasa difardukan untuk umat semuanya, termasuk zaman Nabi Adam, umatnya, umat Nabi Ibrahim dan semuanya, umat Nabi Musa. Seperti Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian mereka beriman, difardukan ke atas kalian puasa seperti difardukan ke atas umat-umat terdahulu. Tengok Allah firman, umat dulu dah puasa dah. Semua umat terdahulu puasa. Semuanya ada pandangan-pandangan ulama tentang bagaimana puasa umat terdahulu. Itu perbincangan lah. Di antaranya ada yang menyebut tentang puasa orang dulu-dulu, iaitulah mereka hanya dapat makan dan minum di antara waktu maghrib dan isyak. Bila sembahyang isyak tak boleh makan dah. Puasa mereka daripada maghrib, puasa mereka daripada isyak sampai maghrib. Isyak sampai maghrib. Ada isyak malam ni sampai maghrib esok. Sampai maghrib. Dia boleh makan di antara maghrib dan isyak dah. Kalau kita kenal tu pensan habis, pensan tak larat. Umat terdahulu mungkin kuat, dia kuat lah. Kita tak kuat, Allah bagi yang sekadar-kadar pada kita. Okey. Para anbiya puasa. Di antara puasa yang masyhur para anbiya adalah puasa Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam, Nabi sebaik puasa adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa dia sehari puasa, sehari buka. Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa balik. Itu dah seterusnya, dia selang sehari. Puasa Nabi Daud alaihi salam, puasa yang disukai oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Nabi Daud ni kalau boleh amal baguslah, masya-Allah. Dia berat tapi kalau boleh amal, hebatlah, insya-Allah. Okey, jadi yang tu yang pertama, puasa ni memang dah ada sejak dulu, itu istimewa dia. Yang kedua, puasa ibadat yang istimewa kerana dia adalah satu ibadat yang tidak ada pergerakan, tidak ada bacaan. Puasa hanyalah tak makan, tak minum dan tak buat perkara yang dilarang oleh Allah waktu puasa tu, tapi tak ada pergerakan. Puasa dia bukan macam Quran. Quran kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Quran kena baca.
Semayang kena gerak. Sambil baca kena gerak, rukuk, sujud. Puasa tak ada gerakan. Mana ada gerakan khusus nak puasa? Mana ada bacaan khusus waktu puasa? Bacaan khusus macam apa? Rukun mesti bacaan sekian tak ada. Sunat tu banyaklah, doa sekian ada lah. Tapi tak ada. Puasa ni hanyalah rukun ni apa? Hanyalah puasa ni apa dia? Hanyalah kita niat. Lepas tu kita menjaga diri kita tak buat perkara yang batalkan puasa. Tu jelah. Tu saja puasa. Maksudnya dia tidak ada pergerakan, tidak ada apa-apa mulut kita bergerak baca apa-apa. Yang diwajibkanlah yang rukun lah. Dia bahkan orang pun tak tahu kita puasa. Kalau luang Ramadan lah. Ini kata ulama, inilah maksud wa ana azibih. Fa innahu li wa ana azibih. Allah firmanlah di Qudsi, setiap amalan itu kami ganjarkan, satu amalan tu 10 ganjaran. Illa saum, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana azibih. Puasa ni kata Allah untukku dan akulah yang membalasnya. Ulama bincang kenapa Allah sebut itu dalam firman dia. Bermaksud fa innahu li, maksudnya hamba-Ku hanya buat untuk aku. Kebiasaan hamba-Ku puasa dia takkan riak. Puasa tak usah riak. Dia tak macam Quran, dia tak macam sembahyang, dia lain sikit, dia kena jaga hati sikit. Puasa ni kita tak boleh jaga hati sangat pun. Mana ada timbul riak. Ada kita puasa ni, tengah puasa ni kita pergi kawan kita kata apa? Ni aku puasa ni. Nak cari macam mana orang macam aku puasa? Riak, nak pujian. Mana ada? Kita tak minta orang puji kita. Kita puasa, kita makan sok, kita fikir lagi nak buka puasa apa. Kita baca Quran, nak rehat saat nak tidur. Itu kita fikir. Tak ada fikir, dia puji aku baru aku puasa. Orang lain puasa juga. Dia tak ada, riak tu macam tak ada. Memang tak ada. Wujud pun tak ada. Wujud ni apa? Semayang banyak aku ni. Pandai baca Quran ni. Aku banyak zikir ni. Itu wujud. Dalam puasa kita tak ada wujud. Aku puasa tiap-tiap hari ni. Mana ada puasa tu? Puasa biasa. Nak buka puasa pada dia. Malam ni nak semayang tarawih. Malam ni nak semayang malam. Itu pun kita puasa kita tak fikir pasal ibadat, tak fikir. Kita fikir, yang kita fikir pun lapar, tak larat dah ni, sakit perut. Allah ni letih tu. Tak ada rasa. Tengok kemah aku puasa. Mana ada? Ada. Hebat aku puasa. Mana ada? Tak ada. Maka sebab tu Allah firman fa innahu li. Maksudnya ibadat puasa ni ibadat yang istimewa yang Allah SWT jadikan ibadat ini tidak ada perkara-perkara yang merosakkan ibadah dia. Riak, unjuk dan sebagainya, tak ada. Kecuali orang tu rosakkan sendiri dengan tidak menjaga anggota dia, matanya, dipanggil maksiat-maksiat zahir. Tapi kalau batin ni seolah macam tak ada maksiat. Tak ada maksiat. Nak rasa syahwat pun macam tak ada. Puasa. Seolah puasa ni dia telah menyucikan batin. Riak disucikan, ujub disucikan, syahwat disucikan. Kecuali dia nak buat juga yang maksiat zahir ni, dia teringin juga nak buat macam mana. Terhapuslah pahala puasa dia. Tetapi tidak terhapus puasa dia. Puasa dia sah lah, tapi macam tu Macam ulama bincang, orang tak semayang tapi puasa, sah puasa dia. Ada dua hukum macam ni. Dua pembincangan ulama. Terperincinya dua perkara. Yang pertama, kalau lah orang puasa tu dia tak semayang. Dia tak semayang ni sebab apa? Sebab dia kata semayang tak wajib. Dia tolak hukum semayang. Semayang bukan wajib kata dia. Mayang apa? Tak ada lah semayang ni. Maka puasa dia tak sah. Orang macam ni kenapa? Dia telah murtad, kafir. Kalau hukum kafir, maka orang kafir tidak sah berpuasa, tidak sah apa amal ibadat pun, haji, umrah dan semuanya tak sah. Okey. Orang kedua tak semayang juga. Tapi puasa, kita tanya dia, sebab apa hang tak semayang? Hang puasa biasa tak semayang kenapa? Segan nak semayang, tak larat. Malas semayang. Kalau tinggalkan semayang kerana malas, tidak kafir, tidak murtad. Dia hanyalah sebagai orang fasik, orang yang berkekalan dalam keadaan dosa pada Allah SWT. Tapi puasa dia sah. Jadi jangan kita kaut semua. Siapa tak semayang, puasa tak sah lah. Tak boleh kata. Tak sah ni siapa? Tak sah hanyalah orang yang mengingkari kefarduan semayang. Itu saja. Murtad dia, kafir dia. Tapi orang yang tak semayang kerana malas, segan, balok liat dia panggil tapi dia puasa juga, puasa dia sah. Puasa dia sah. Ada pahala tak ada pahala itu wallahu alam, mungkin sikit, mungkin banyak, tak tahu wallahu alam, tetapi dia tetap dalam keadaan dosa. Kenapa? Meninggalkan sembahyang. Puasa dia sah. Sah puasa dia. Okey, jadi itu perincian kata ulama. Jadi kecuali orang tu dia nak buat maksiat juga. Maka ni keistimewaan puasa. Puasa ni seolah-olah dia ibadat yang pasti Allah terima dan ikhlas. Nabi pun sebut man samara imanan wa ihtisaba, memang ikhlas kerana Allah. Tak ada riak, tak ada ujub. Puasa. Bahkan puasa ini satu ibadat yang bukanlah berat tapi ringan. Ringan. Seperti Allah firman,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba ni dia panggil kalau kita ngaji bahasa Arab fa'il dia panggil majhul lah, nak majhul lah. Disembunyikan fa'il. Siapa fa'il tu? Kutiba. Difardukan, siapa fardukan? Tak disebut. Kutiba alaikumusiyam difardukan ke atas kalian puasa. Walaupun tak disebut, tapi kita tahulah Allah lah yang fardukan tu. Cuma kenapa Allah tak sebut kataballahu alaikumusiyam? Allah tak sebut kataballah. Allah tak guna itu. Kenapa? Karena ini salah satu keringanan untuk kita semua. Dia kalau kita habang ke orang, ni ustaz suruh buat sekian. Hampa mesti kena buat. Oh, tu berat dengar. Kalau kita habang ke kawan kita kata apa? Kita disuruh buat macam ni, kita buat lah jom. Jadi kita dihabang kena buat macam ni, kita buat. Siapa suruh tak tahu, buatlah, ringan sikit. Kalau ni orang atas, orang besar suruh kita buat sekian, oh, lain macam risau dia. Lain macam takut dia. Allah nak ringankan maksudnya. Ini kata ulama lah, bukan saya kaji sini, ulama sebut. Ayat ni pun dah menunjukkan puasa itu ringan. Bahkan Allah firman orang yang musafir, orang yang sakit boleh buka. Kenapa? Wallahu yuridukumul yusra. Allah nakkan kepada kalian itu mudah. Wala yuridukumul usra. Allah tak mau ke atas kamu itu susah. Dalam ayat 6 puasa. Orang yang musafir boleh buka. Musafir dua marhalah. Dua marhalah ni lebih kurang 85 km. Ada pandangan kata 82 km. Ada pandangan kata 92 km. 92 adalah pandangan yang berhati-hati dia panggil. Ihtiyat pada para ulama. Sebab 82, 85 ni dia panggil apa? Macam cukup-cukup lah. Ada mengatakan 76. Dia banyak pandangan. Tapi ulama yang berhati-hatilah untuk bagi cukup confirm letak 92 ataupun 90. Okey. Kita daripada sini pi al-ustaz boleh buka puasa dah. Boleh buka puasa dah. Tapi itulah nak kena ganti pula baik dah buka kan. Kecuali kata ulama kita dah harga sangat. Dia panggil ada musyaqqah, maka buka itu lebih utama daripada kita puasa. Kita mungkin tak sakit, tak sihat lah musafir. Kita dah macam tu lah, buka lah tak apa. Nanti qada. Qada lah. Okey, jadi macam tu. Dan sakit boleh buka. Tengok Allah beri kemudahan. Tak ada Allah kata mesti puasa juga. Sakit musafir semua mesti puasa. Tak ada. Sakit boleh buka. Sakit ni 3 syarat. Sakit yang bila kita puasa tu, kita puasa juga. Tolong fiqh lah mazhab kita, mazhab Syafi'i. 3 syarat nak buka puasa kalau sakit. Yang pertama, sakit yang bila kita puasa juga, sakit tu makin kuat. Oh, makin tak happy ni, sakit semua ni. Mesti kena buka, baru hilang sakit tu. Okey, boleh buka. Yang kedua, kalau tak buka, sakit tu berlarutan. Jadi sampai 4-5 hari. Nak ikutkan sakit tu 2 hari lah. Sebab tak buka, sakit makin teruk, 5 hari lagi buat sakit. Tambah lagi. Ini perlu nasihat doktor lah, bukan kita kaji sendiri. Yang ketiga, sakit menyebabkan mati. Ini dah wajib buka. Wajib buka. Haram dah kita puasa. Haram terus ya. Wajib puasa. Doktor kata kalau engkau tak buka, engkau mati. Terus buka, terus makan, terus minum. Nanti qada saja. 3 syarat tu kalau ada, boleh buka puasa. Kalau demam dia kata kalau tak buka pun boleh ni sembuh insya-Allah, tak berat sangat demam apa ni. Tak buka. Sakit apa yang menyebabkan kita ni sakit bersangatan tak buka? Dan kalau tak buka mati, ataupun kalau tak buka penyakit berlarutan. Sakit yang macam tu yang boleh buka. Kena tengoklah sakit macam mana. Berat baru buka, tak berat tak payah. Berat tu kan syarat 3 syarat tu. Itu dia ada panggil apa dalam perincian dalam hukum. Orang yang boleh buka puasa kerana sakit. Okey. Wanita kalau dipanggil apa? Cuti lah. Tak payah puasa. Tengok Allah beri kemudahan. Mudah yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau lupa, tengah puasa lupa, saya tengah hari balik pondok. Oi, ada lagi ni, mentabak dah ada lagi. Tak menti ai contoh Kau makan. Lepas makan mentabak 3 biji. Kena pula nasi tadi sok ada lagi, makan lagi. Baru teringat. Aku puasa ni. Batal tak batal? Bahkan rezeki daripada Allah, alhamdulillah. Kalau lupa makan lupa. Kena sebab alhamdulillah, syukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Okay. Kenapa Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tak salah. Yang Nabi sebut sabda yang mafhumnya, barang siapa yang berpuasa kemudian dia makan kerana lupa dia makan, minum, maka itu rezeki daripada Allah SWT. Puasa dia tidak batal. Tapi kalau 12 tengah hari rezeki, 12 tengah hari dia lupa. Setiap hari ke 12 dia lupa. Itu lain lah. Dia kalau lupa tu cari pasal ya. Buat masalah. Ke 12 ya, dia pergi cari kedai yang buka awal. Dia balik makan. Ke 12 esok macam tu juga. Dia tahu tak? Aku lupa setiap hari, ke 12 aku lupa. Kedua mesti makan tengah hari sebab lupa tak ada. Ini masalah tu. Kalau lupa tu buat lupa. Sayyidina Abu Hurairah pernah berlaku pada Sayyidina Abu Hurairah.
Sayyidina Abu Hurairah ni radhiyallahu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Hurairah sahabat Rasulullah di Madinah. Waktu bila Allah fardukan puasa pada 2 Hijrah. 2 Hijrah baru difardukan puasa. Sebelum tu sahabat Rasulullah tak puasa. Belum difardukan dia panggil. Semayang diwajibkan selepas turunnya Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj malam tu, dan puasa lambat. Puasa ni Allah fardukan lambat tahun kedua Hijrah. Waktu tu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 55 tahun. Umur Nabi dah 55 tahun. Waktu itulah Allah fardukan puasa. Turun ayat tu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni turun pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Bulan Syaban dah turun dah. Turun awal dah. Standby dah sahabat untuk puasa. Dan sebahagian besar sahabat Rasulullah tak puasa lah, tak pernah puasa, tak ada pengalaman. Di antaranya Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah bila puasa ni, Allah SWT Muhammad, dia panggil apa? Siang-siang tu, tengah hari dia berjalan. Allah SWT Muhammad. Ataupun puasa sunat, atau nak test puasa sunat atau salah, ini puasa sunat lah. Ataupun puasa fardu, antara dua tu dia nak test. Dia nak cuba beramal dengan puasa. Baru nak amal puasa pertama kali. Sayyidina Abu Hurairah. Dia bila dia puasa, tengah hari tu dia berjalan. Jalan dia tengok kawan-kawan dia duduk lepak di rumah. Kawan-kawan dia panggil, mai singgah di rumah. Orang jamu dia ayak makan. Dia makan minum apa semua. Allah senang. Dia pergi kat Rasulullah. Dia tahu Rasulullah, tadi saya tengah jalan-jalan tadi dalam Madinah, ada kawan terpanggil di rumah dia jamu saya ayak dengan makan. Saya makan, saya minum, saya lupa ya Rasulullah, saya puasa saya macam mana ya Rasulullah? Tak tahu kan. Nabi kata, sempurnakan puasamu masih sah, sempurnakan, bagi habis sampai maghrib. Dia balik pada rumah Rasulullah, dia jalan balik tu, ada lagi kawan panggil, oi mai, orang aku singgah tu. Ada cerita betul ni. Sayyidina Abu Hurairah ada singgah, dia baca makan, dia makan lagi, dia minum lagi, lupa lagi. Pergi pula ke Rasulullah, ya Rasulullah, 2 kali dah, kali kedua lupa lagi ya Rasulullah. Rasulullah senyum, Rasulullah kata, sempurnakan puasamu masih sah. Dia balik pada rumah Rasulullah, jalan-jalan, orang panggil lagi, dia singgah lagi 3 kali. Sayyidina Abu Hurairah memang kenyang rezeki hari tu lah. Dia makan kali ketiga di rumah, baru tengok Allah puasa macam mana ni, sah tak sah ni. Tengok walaupun banyak kali kita lupa dalam sehari tu, masih sah puasa kita. Dia jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah 3 kali lah, lupa lagi, orang panggil pergi rumah makan lagi. Nabi senyum, Nabi gelak dia. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, engkau ni orang yang baru nak belajar puasa, maka sebab itulah engkau lupa, tak perasan lagi ya. Saya hari pertama puasa di Mekah, baru balik Mekah dalam 2 minggu lah. Hari pertama saya puasa di Mekah. Hari pertama ni selalu kita lupa lah, tak perasan pun, tak biasa nak minum makan sampai pagi ni. Pagi tu mereka makcik-makcik ajak berjalan pergi ke rumah kelahiran Rasulullah. Mereka nak tahu cerita kelahiran Rasulullah, kita pergi cerita itu lah. Saya tengok belakang rumah kelahiran Rasulullah, tepi tu buka telaga Zamzam yang lepak tu ya. Saya, oh telaga Zamzam buka, lama dah tak buka. Saya masuk, kira 8 pagi. Saya masuk, saya minum air Zamzam tu, lepak tu. Orang Arab namanya tengok saya tu. Saya tengok, oh tengok apa? Aku minum ayam tengok. Tak tahu kita lupa, kita puasa. Saya minum sampai kenyang. Minum sampai kenyang. Sekelong semua yang duk ngaji kita tu, semua yang duk ikut kita tu, semua macam tengok tu. Semua macam blur, tak tahu nak buat apa kita. Kita pun tak apa, tengok kita lain macam. Dia pergi depa minum. Saya abang dekat depa semua. Masuk minum. Pergi minum air Zamzam tak? Ini bukan senang nak buka tempat ni. Ada seorang makcik tu, dia masuk, dia minum air Zamzam sampai kenyang. Keluar, dia tahu Ustaz, ni bukan puasa, ni puasa lah. Saya kata, ni puasa? Puasa apa lah? Oh betul lah, ni Ramadan lah. Tak apa, tak batal dah. Alhamdulillah lah. Okay. Tak batal puasa kita lah, sebab kita lupa. Yang syok buat di Mekah lah tu, buat masalah di Mekah. Okay. Orang tengok, dia ni astagfirullah, Mekah buat perangai macam ni. Tak puasa. Tak puasa apa, kita tak tahu. Kita lupa. Pagi-pagi tu kita ada minum ayak lah. Okay. Terkejut orang Arab semua tengok, oi budak Melayu ni tak puasa. Dia ni panggil apa, jalan apa ni? Jalan apa kita lupa. Okey, yang bagusnya dapat tak tegur. Kerana dalam hukum ni, kalau orang yang makan di siang hari Ramadan, yang minum, kita tengok. Kalau dia ni orang jaga semayang, jaga kefarduan, jangan tegur dia kata ulama. Jangan tegur, kerana apa? Itu rezeki Allah bagi dia. Tapi kalau orang tu jenis tinggal puasa, jenis malas semayang, orang tak bagus lah. Tegur dia bila dia makan. Kerana apa? Mesti nak tinggal puasa tu. Cegah dia. Kalau orang yang baik, contoh tengok tok guru kita makan nasi rumah dia tengah hari, tak pergi. Jangan kata bawa tak tahu, tak nampak. Kata Ustaz, orang sihat. Okey, makan sedap ah.
Nasi kandang boleh sedap. Sudah kita review tu. Jangan paktai puasa. Jangan tu rezeki yang Allah beri pada dia. Tak sungguh lah. Dia bukan pelawak sungguh. Kalau orang baik tak payah segok. Kalau orang yang selalu tinggalkan kefarduan, mesti dia bukan lupa tu. Dia memang nak buka puasa. Dia memang nak makan siang Ramadan, tak boleh. Okey, jadi kalau kalian lupa, tengok keringanan yang Allah bagi insya-Allah dalam puasa Ramadan. Jadi kita ada baki-baki lagi Ramadan. Kita kena jaga sebaik yang mungkin kita nak dapat anugerah dalam bulan Ramadan ni. Anugerah besar kita nak dapat. Ini peluang untuk kita mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan untuk banyakkan bekalan kita untuk akhirat. Seperti Allah firman, wa khairuz zadi taqwa. Sebaik zat itu sebaik-baik bekalan nanti di akhirat, nak pergi ke akhirat ada taqwa pada Allah. Sedangkan puasa itu menimbulkan la'allakum tattaqun, menimbulkan ketakwaan kepada Allah SWT, diterima oleh Allah puasa kita. Jadi kita jaga yang baki-baki akhir ni penting sangat-sangat. Lagi last, lagi nak habis Ramadan, lagi syok, lagi best ibadat, lagi seronok. Bukan seronok nak raya, seronok ibadat. Dan kalau boleh kita tak payah lah nak bikin raya lagi kan. Beli baju raya tak masalah apa. Belilah kita nak pakai, tak masalah apa pun. Tapi masa sama kita tak hilang seronok Ramadan. Buatlah kuraya nak buat tak masalah apa, buat. Nak buat ketupat nak buat lemang buat. Tapi tetap hati kita tu masih terikat dengan Ramadan, kasih pada Ramadan, suka pada Ramadan. Hari ni saya pergi ke Madinah, kita pergi ziarah rumah seorang ulama, anak kepada Al-Habib Zain bin Sumait, ulama besar Madinah, yang digelar dia Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i kecil. Besarlah ulama besar. Ziarah anak dia. Dia marah, dia kata, apa ni dia pergi Indonesia itu, hari pertama Ramadan kata dia dah buka lagu raya. Siap buah banner lagi, salam Aidilfitri. Kata apa ni? Dia pergi Indonesia kata dia. Dia ceramah, dia marah. Tak boleh kata dia, ini tidak ada adab dengan Ramadan. Ramadan baru datang kamu macam nak halau dia. Buka lagu raya, buka buah banner Aidilfitri semua. Ada kita orang ngaji tak payah buat lah maksudnya. Boleh nak buka lagu raya pun, nantilah hari raya kita buka. Atau malam raya tu kita buka. Nak dengar lagu raya kan. Kalau pun nak buka jugalah akhir-akhir Ramadan ni. Jangan sampai hilang rasa seronok ibadat dalam bulan Ramadan. Jangan. Dia semua bergantung pada hati kita, apa kita rasa. Kita rasa Ramadan ni cepat-cepat pergilah, bahaya. Sebab ada fatwa ulama dalam mazhab kita, seperti pandangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam mazhab kita Syafi'i, barang siapa yang inginkan Ramadan segera pergi, dia macam nak halau Ramadan. Awak tak habis Ramadan, aku nak makan ni. Cepat je. Dia rasa macam tu. Hukum dia haram dan berdosa besar, termasuk kabair. Masuk dosa-dosa besar dan wajib bertaubat pada Allah. Itu fatwa ulama lah, Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kabair tu, dosa besar. Seolah-olah dia nak menghalau anugerah Allah, dia tak suka ni apa yang Allah bagi. Tak suka apa yang Allah fardukan, itu dosa besar. Itu dosa besar. Tak boleh inginkan Ramadan pergi. Yang kita kena buat apa? Yang kita kena rasa apa? Inginkan Ramadan tak pergi. Bukan inginkan dia pergi, inginkan dia tak pergi. Kita nak duk kira Allah lagi 13 hari, 14 hari, 13 hari. Awak 13 hari lagi, kalau lagi 20 hari kan banyak lagi. 13 hari nak habis dah ni. Allah. Para salihin, para arif billah, awliya, dan nak habis Ramadan ni lagi menangis lagi banyak. Kenapa sedih? Ramadan ni satu rahmat besar daripada Allah. Setiap saat tu rahmat dah. Setiap saat tu rahmat. Tengok orang puasa tak ibadat pun, rehat saja, dikira pahala ibadat dah pada Allah SWT. Setiap saat ni rahmat Allah ni, limpahan rahmat. Seolah syurga waktu seolah-olah Ramadan ni syurga untuk kita semua. Syurga ibadat, syurga rahmat Allah SWT, syurga anugerah. Waktu Nabi sebut futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga dalam Ramadan. Bukan takat dibuka pintu syurga, tetapi kita duduk dalam saat-saat syurga, waktu syurga dia panggil. Waktu yang kita buat apa pun semua dikira kebaikan, ibadat semua. Jadi jangan buat maksiat lah kan. Kebaikan semua, masya-Allah, anugerah semua. Jadi kita kena sedih lah, kita kena rasa Allah Ramadan nak habis dah. Di samping kita gembira dengan datangnya Aidilfitri, kita akan gembira nanti, kita seronok sambut hari raya, anugerah Allah. Tapi sebelum nak masuk Aidilfitri itu, Ramadan dah ada lagi, sedih ni Ramadan nak pergi ni. Kalau boleh malam takhir tu kita menangis. Orang soleh bila malam takhir tu dia menangis banyak-banyak pada Allah. Kenapa? Ramadan dah habis dah. Di samping mereka kuatkan niat, tekadkan diri mereka untuk perbanyakkan ibadat luar Ramadan. Kenapa? Ramadan pergi, tapi yang menjadikan Ramadan itu masih dia panggil apa? Mempunyai banyak anugerah. Dia tetap melihat dan menilai kita di bulan apa pun kita ibadat. Dia panggil ibadat kerana Allah, bukan kerana Ramadan lah. Tapi Ramadan ni dia panggil satu makhluk, satu saat yang Allah jadikan peluang untuk kita semua, anugerah dia panggil, anugerah. Dan seronok, gembira. Guna peluang dia panggil. Peluang besar yang diberikan oleh Allah SWT.
Dan Ramadan ni lah dipanggil waktu banyaknya Allah angkat manusia ni jadi kekasih Allah SWT. Kenapa? Puasa ni menyekat nafsu. Puasa menyekat nafsu. Nafsu ni dia membesar jadi kuat sebab apa? Sebab dua perkara utama. Yang pertama makan, yang kedua minum. Itu perkara yang dipanggil apa? Yang menguatkan nafsu. Tapi dia sekat makan dan minum. Dia ada nafsu, ada syahwat. Apa beza dia? Apa beza nafsu, apa beza syahwat? Nafsu ni diri kita. Syahwat tu keinginan yang keluar dari diri kita. Bila nafsu dia panggil. Nafsu ni diri. Nafsu ni dia ada baik, ada buruk. Nafsu ni diri kita lah. Ada baik, ada buruk. Nafsu yang baik dia panggil nafsu mutmainnah. Atau nafsu dia panggil apa? Radiyah, mardiyah, kamilah. Nafsu yang jahat nama dia amarah. Amarah bin su'. Inna nafsa la ammaratun bisu'. Sebenarnya nafsu itu sungguh menyuruh pada keburukan. Jadi nafsu amarah. Jadi nafsu buruk akan keluarkan keinginan yang buruk. Macam tu. Syahwat tu apa? Keinginan yang keluar daripada nafsu. Orang kata hang ni apa? Syahwat yang ni kuat sangat. Syahwat tu apa? Syahwat tu keinginan yang keluar dari diri kita, nafsu. Kalau diri kita ni buruk, nafsu kita ni buruk, nafsu kita ni tak elok, kotor, keinginan pun kotor-kotor semua. Nafsu kita bersih, mutmainnah, keinginan semua elok juga. Keinginan apa? Untuk mengaji, keinginan nak pergi semayang, keinginan bangun malam. Keinginan semua tu syahwat, keinginan. Syahwat pula, keinginan pula pecah pada dua. Ada syahwat yang haram, ada syahwat yang harus. Syahwat yang haram iaitu perkara maksiat ni. Syahwat yang harus, dia suka makan banyak, tidur banyak, cakap banyak. Dia suka, dia panggil apa? Benda-benda yang harus banyak. Dia suka buat benda harus yang banyak. Ni dua tu syahwat yang keluar pada nafsu. Maka Ramadan ni apa? Satu bulan yang Allah fardukan puasa. Puasa ni nak sekat syahwat ke nafsu? Puasa nak sekat syahwat ke nafsu? Puasa nak menyekat nafsu. Bila nafsu disekat, syahwat automatik disekat. Maka bersih nafsu kita. Jadi inilah dia panggil kelebihan puasa. Dia dapat meningkatkan, dipanggil apa? Nilai ataupun dipanggil apa? Kedudukan dipanggil apa? Nafsu kita akan naik sampai mutmainnah, sampai atas lagi radiyah, mardiyah. Jadi ini puasa Ramadan. Jadi muslim-muslimat dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kita tak boleh panjanglah kuliah duha ni, sebab kita tak akan nasi lagi ya. Okey. Lagi nak akan tunggu maghrib kan. Jamuan pun tak ada tengah hari ni kan. Tunggu jamuan maghrib lah. Jadi saya tak mau panjanglah. Jadi saya nak ajak baki-baki ni kita jagalah siang dan malam dia. Siang kita jaga puasa kita betul-betul. Inilah amal kita nak bertemu dengan Allah yang penting sungguh. Karena orang puasa ni bila Allah terima puasa dia, insya-Allah confirm syurga. Confirm dah insya-Allah. Confirm ni maksudnya apa? Insya-Allah mesti ya. Insya-Allah diharapkan sangat dah. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad tu yang kita sebut tadi, wa anna azbih fa innahu li wa ana azbih. Seperti Imam Sufyan Sauri kata, Imam Sufyan bin Uyainah kata, apa maksud wa ana azbih? Maksudnya nanti di akhirat, kita bangkit di akhirat, orang kita pernah mengumpat, kita pernah ambil hak dia, pernah sakitkan hati dia, orang kita pernah zalim, dia akan datang minta pahala kita semua. Pahala sembahyang, pahala zikir, pahala Quran. Dan Allah akan bagi pada dia. Mai pula orang ni minta lagi pahala sedekah, Allah bagi pahala sedekah. Satu pahala aja Allah tak akan bagi pada orang yang kita zalim, yang minta, Allah tak bagi. Pahala apa tu? Pahala puasa. Itu maksudnya fa innahu li. Maksudnya ini untuk aku puasa ni. Puasa ni hamba aku buat untuk aku ya. Puasa ni maksudnya seolah Allah nak sebut ni hak aku. Siapa tak boleh ambil? Aku simpan untuk hamba aku ni. Sehingga bila hamba ni bila ada semua pahala dah habis, kata Imam Sufyan bin Uyainah, orang tuntut bela orang zalim, dia zalim lah. Sampai apa pahala tak ada, pahala Quran hilang bagi orang, pahala sembahyang bagi orang, pahala zikir bagi orang, pahala sedekah bagi orang. Pada waktu tu bersama dia hanyalah pahala puasa yang tidak Allah izinkan sampai pada orang pahala tu, bagi pada orang lah. Maka waktu tu Allah firman kepada hamba ni, wahai hamba aku, engkau dah tak ada apa-apa amal ibadat, pahala dah tak ada dalam engkau, kecuali puasa yang engkau ada pada waktu ni. Maka wahai hamba aku, masuklah syurga dengan sebab pahala puasa yang masih ada bersama engkau. Maka dia diseru oleh Allah dalam masuk ke syurga kerana puasa dah. Paling semua dah habis dah. Nah akhirat nanti kalau pun Allah tolak semua pahala kita, kita harap puasa masih ada sikit. Yang itulah yang akan menjadi sebab utama syurga Allah SWT. Sehingga Nabi sebut orang puasa ni akan dipanggil oleh pintu syurga, nama dia Rayyan. Maksudnya mulia sekali amalan puasa ni. Dia panggil. Memang sembahyang dihisap awal sekali. Tapi takut sembahyang kita pun tak sempurna. Yang kita ditolak pula, yang tak khusyuknya dengan ini, itu dan ini, problem. Kita harap puasa Allah terima. Harap puasa ni elok sikit dia panggil. Kita buat tak ada riak,
nak ujub. Jadi kita mengharapkan semua amal lah menjadi sebab selamat kita. Tapi puasa itu, kalau ikut hadis ni, puasa lebih mudah untuk kita selamat di akhirat. Maka puasa penting. Ada orang tak mau puasa, dia nak makan lah. Makan dekat dunia lah. Ya, puasa ni akhirat nanti kita nak selamat, nak masuk syurga Allah SWT. Dan kita nak mendapat darjat yang tinggi dalam syurga nanti. Terutama kita nak dipanggil apa? Nak guna peluang gandaan yang Allah bagi ni. Gandaan dipanggil gandaan amal ibadat. Ramadan Allah gandakan yang fardu jadi 70. Puasa kita buat setiap hari ni bukan satu puasa kita dapat, 70 puasa kita dapat sebenarnya. Dan 70 puasa tu, setiap puasa tu tak dapat nak nilai, tak dapat nak dinilai berapa pahala yang Allah bagi. Yang kita tahu diganda 70 kan. Berapa yang Allah bagi tu? Banyak mana tu? Allah alam. Yang tahu ganda. Macam kita puasa 70 kali sehari. Ni nak tengok Allah bagi kepada kita semua. Puasa masya-Allah. Jadi kita jagalah Quran kita. Kalau kita tak sempat khatam Quran pun tak apa. Kita baca elok, baca sekadar mampu. Kalau mampu khatam lagi bagus. Para ulama kita menggunakan Ramadan untuk mensibuk dengan Al-Quran. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, dia dipanggil Imam Darul Hijrah. Imam Malik ni bila masuk je Ramadan dia tutup semua majlis ilmu, dia hanya baca Qurannya. Tapi ada pula ulama lain di Ramadan tetap membuka majlis ilmu. Kenapa? Majlis ilmu ni ibadat. Digandakan 70 kali ganda. Tetap buka. Sebagai ulama lain pula, bila masuk Ramadan tutup kitab-kitab semua, hanya buka kitab tafsir dah. Tadabbur Quran saja. Macam-macam cara ulama lah. Ulama yang lain, kitab yang harian diteruskan, ditambah pula dengan kitab yang baru, itu kitab tentang fadilat Ramadannya, kitab-kitab tentang tafsirnya. Maka kita banyak kan membaca Al-Quran. Dan bagi bagus kita memahami makna Al-Quran. Quran ni tak semua kita tak boleh faham. Banyak kita boleh faham sebenarnya. Kerana Quran yang Allah firman, Allah turunkan Al-Quran ini dengan dipanggil apa? Ada ayat yang Allah SWT Muhammad, ayat yang jelas dan ada ayat yang mutasyabihat. Jadi kita ayat yang mutasyabihat kita tak tepi lah, tengok tok guru lah, mengaji lah. Ayat yang jelas tu kita hayati makna dia. Oh, Allah kata macam ni. Allah kata sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada perubahan siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah. Oh, kita cuba tafakkur, oh ada kebesaran Allah. Manusia tak boleh buat siang malam ni. Manusia tak boleh buat apa yang Allah buat ni. Hebat Allah SWT. Tafakkur kehebatan Allah SWT. Jadi macam itulah kita tadabbur. Kita tengok mana-mana Al-Quran, tengok kita tafsir kalau boleh. Yang kita boleh mampu faham lah, tak faham kita tanya tok guru lah. Ini fungsi Ramadan. Disebut oleh sebahagian daripada ulama-ulama di Hadramut menyebutkan sanurihi min ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ayat Quran ni. Allah firman sanurihi min ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Maksud ni sanurihi min ayatina, kami akan, sanurihim ni maksudnya nanti kami akan tunjuk lagi apa tanda-tanda kebesaran kami di afaq, di ufuk, wa fi anfusihim, dan juga dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas bahawa Allah SWT yang benar, ataupun Allah tentang kewujudan Allah SWT. Jadi sanurih min ayatina di sini kata ulama, ilmu Allah ini tidak pernah berhenti. Sentiasa Allah SWT kurniakan tambahan pada hamba dia, menggunakan ilmu baru dan juga pertemuan yang baru ataupun penemuan yang baru dalam kajian-kajian, termasuk kajian Quran. Sanurih min ayatina, sanurih min ayatina. Jadi kata ulama di Hadramut, Allah SWT Muhammad, Quran tak turun dah, confirm. Tapi makna-makna Al-Quran, rahsia-rahsia Al-Quran, nak terbuka ilmu-ilmu baru dalam Al-Quran yang tersimpan banyak dalam Quran tu, itu pada bulan Ramadan. Quran tak turun lah. Tapi rahsia dia turun waktu Ramadan. Turun maksudnya apa? Dibuka kepada kita. Sebab itulah ulama, sebahagiannya, besarnya ulama, termasuk juga ulama di Hadramut tempat kita ngaji tarim, mereka memang sibuk dengan Al-Quran. Kenapa? Itu time mereka nak dapat ilmu baru. Baca-baca, oh ini tak pernah faham surah ni, Masya Allah. Oh ini tak pernah faham surah ni, Masya Allah. Macam tu. Kita baca sebab tajwid. Tak masuk sikit. Dia kong tak cukup. Kita tajwid. Tak apalah, bagus juga tu. Baca dengan tajwid, bagus dapat pahala. Tapi lebih dalam lagi, baca bukan sekadar tajwid, nak tahu apa rahsia makna ni, apa ilmu dalam ni,
apa makna yang Allah nak bagi kat kita, nak buka apa tu. Quran ni takkan habis ilmu dia. Quran ni macam laut yang kalau kita guna semua, dia panggil apa, ranting-ranting untuk dijadikan pen, laut jadi dakwat. Untuk kita tulis ilmu, dia panggil apa, nak buka semua ilmu Quran, nak tulis, tak habis-habis lagi, takkan habis. Tafsir Quran ada berapa banyak tafsir, tu pun tak habis lagi. Sampai keluar ni ada lagi ulama tafsir dan tulis lagi tafsir lagi, tulis lagi, tak habis, tak pernah habis ilmu Quran. Walaupun dia 30 juzuk saja daripada surah Fatihah sampai An-Nas, tapi kalau nak dibukakan ilmu tu, nak dikaji sedalam-dalamnya, Allah sana tak cukup. Dia panggil apa, 1000 bangunan pun kita nak letak kitab tak cukup, tak habis. Sejak zaman Rasulullah sampai zaman dah ni, orang baca Quran, tak tinggal Quran. Tapi setiap zaman tu orang faham macam ni, faham macam ni, faham macam ni. Macam-macam faham yang diberikan oleh Allah SWT. Ilmu tak habis dikali ya. Sampai kalau ni ulama kawan kitab lagi, panduan Quran. Sebab itulah di zaman Baghdad, di Baghdad, di Iraq, atau mana diserang kota Baghdad, dihapuskan kitab-kitab ulama, sehingga kan dikatakan sungai apa tu, sungai apa, sungai itulah nama tu, sehingga kan dikatakan hanya berwarna dakwat. Banyaknya kitab-kitab ulama, mungkin ribuan kitab, puluhan ribu, ratusan ribu kitab dihapuskan. Kata Tok Tugu saya lah, walaupun ilmu tu telah dihapuskan kitab tu, tapi jangan kita pernah risau. Kenapa? Selagi mana ada Quran dan hadis, ilmu takkan terpadam. Kenapa? Semua kitab-kitab ulama yang dihapuskan tu, panduan dia apa? Quran hadis juga. Dia gali bahasa tu, dia tulis kitab. Satu zaman lagi kita tengok kitab makin bertambah, bukan makin kurang. Memang kitab pernah dihapuskan, sejarah dulu. Tapi kitab itu terus ditulis. Panduan dia apa? Quran. Ulama akan sebut, ni ayat ni menjelaskan sekian-sekian. Ada batu huraian. Tu lihat kitab tu, ini penjelasannya macam ni sekian-sekian. Hadis Quran. Maka ini dia panggil apa? Dua sumber yang selama mana ada kita tak akan sesat selama-lamanya, dan kita tetap akan menggali ilmu dan tak akan kurang ilmu kita. Tambah-tambah Ramadan ni waktu Allah nak buka apa dia rahsia Quran. Dalam lagi. Satu ulama dia suka baca Quran pada Ramadan, ada rahsia dia. Tu rahsia dia. Nak faham, dia tengok, dia golek pada ni yang dia nak ni. Masya-Allah, yang ni yang dia nampak ni. Sama ni yang ni dia cari ni. Ni makna ni. Macam tu. Itu ulama. Jadi kita jaga Quran, kita perbanyakkan sedekah. Kita dipanggil apa? Jamu makan orang buka puasa. Ini semua amalan-amalan yang kita buat baki-baki Ramadan. Sebab kita takut Ramadan tak akhir kita. Tapi jangan minta macam tu lah. Minta Ramadan ni bukan Ramadan tak akhir. Kita minta kita nak sampai Ramadan akan datang. Kalaupun Allah nak cabut nyawa kita, kita harap sampai ke Ramadan akan datang, masuk Sam tak apa dah, meninggal. Tak apa dah, alhamdulillah. Baru ni ada seorang mengaji kita tu, muda lagi, umur 20-an. Khidmat di tempat kita, perempuan, muslimat lah. Satu main dia sermai dengan mak dia, family lah. Abang dia pun semua khidmat kita. Dia ni sakit usus dia panggil, buah pinggang. Sebab tu saya sampai ke Mekah baru ni, dia dah mula masuk hospital, dah teruk dah. Dan dia meninggal bila ni? Sakit teruk, hospital. Dia meninggal pukul 9 malam Ramadan. Alhamdulillah, berkat khidmat, berkat dia mengaji rajin lah. Wanita muslimah. Jadi meninggal malam Ramadan. Maksudnya apa? Sakit dah teruk dah sebelum tu, dah 2 minggu, 3 minggu dah sakit. Tapi Allah tangguhkan. Dia masih lagi tahan lagi. Dia meninggal malam Ramadan, malam pertama. Waktu mana orang dah mula nak sembahyang tarawih, dia meninggal tu. Pukul 9 dia malam. Jadi maksudnya kita nak, kalau boleh nak meninggal pun harap sampai Ramadan akan datang, sampai lagi. Sampai, dan kalau nak meninggal pun, kalau kita harap dan masuk tu meninggal tak apa dah. Kita tak mahu Ramadan ni Ramadan tak akhir. Tapi walaupun kita tak mahu Ramadan tak akhir, kita kena anggap ni Ramadan tak akhir. Kata anggap, kita buat relax lah. Macam saya muda lagi contoh tak apa, aku ni hidup lama lagi, buat beza dah Ramadan tu ni. Ramadan yang last aku buat betul-betul bila yang last tak tahu bila. Okey. Tengok tahun ni lah yang meninggal yang muda. Tengok kita meninggal 20-an meninggal dah. Ada lagi muda pada kita. Jadi kita buat, kita anggaplah, kita kena rasalah. Ramadan tak akhir bantu aku ni. Sembahyang tarawih betul-betul. Sembahyang tarawih dengan keadaan seronok, bukan dengan keadaan berat. Cuba didik hati kita, aku sembahyang ni Allah ampunkan dosa aku. Kena ingat ke tu? Aku sembahyang ni Allah sana bagi rahmat. Dengan sembahyang ni Allah buka segala problem aku, Allah buka, Allah tunjuk jalan. Dengan sembahyang ni aku makin kenal Allah, Allah bagi ilmu-ilmu dia. Kita kena rasa itu. Kalau kita sembahyang kena seronok. Tak rasa apa 2 rakaat, 4 rakaat, atau 8, 20, tak rasa apa. Bila kita duk nampak Allah 20 tak ada. Awak imam ni panjang-panjang tak.
Bilal pula meleret pula, fadlan minallahi wa ni'mah, sudah ada. Okey, sebelah dia lah dengan Mahayati. Fadlan minallahi wa ni'mah, mintalah kelebihan daripada Allah, kurniaan daripada Allah dan juga nikmat dia. Itu maksudnya. Fadlan minallahi wa ni'mah, maghfiratan wa rahmah, mintalah maghfirah daripada Allah. Mintalah maghfiratan wa rahmah, mintalah rahmat daripada Allah. Itu maksud fadlan minallahi wa ni'mah. Minta kurniaan Allah, minta nikmat Allah. Kita nak malam Ramadan, kita nak yang tu. Jadi kita ibadat malam Ramadan yang seronok. Bangkitkan mulai dengan keadaan segar, seronok, gembira, dengan perasaan yang kita nak sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah. Tapi kalau kita nak segak sembahyang tarawih ni, makan tak ada banyak sangat. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, mandi lepas buka puasa. Rasulullah mandi lepas buka puasa, barulah Rasulullah bangun sembahyang waktu malam. Yang terbaik adalah kita mandi lepas buka puasa untuk segarkan badan kita. Itu sunnah Nabi Muhammad, jangan tinggal. Nanti kita kata, kan doktor kata tak boleh mandi malam lah. Nabi Muhammad buat ada kebaikan dia. Mungkin dia panggil apa, tak akan mudarat kalau kita puasa, kita mandi lepas tu, mungkin ada kebaikan dia, Allah Alam. Sebab Nabi Muhammad dalam hadis, Nabi mandi tiap-tiap malam dalam Ramadan. Bila Nabi mandi? Lepas buka puasa. Buka puasa Nabi mandi. Jadi kalau kita nak segar ibadat malam Ramadan, mandi dulu. Di tempat saya, di Al-Ustaq tu, di tempat saya tu, kami buat tarawih lambat. Ke 9 baca zikir, Tibul Haddad. Dalam 9 suku tu barulah kami main isyak. 9.30 lebih kurang baru main tarawih. Jadi saya target lebih kurang 45 minit lepas masuk isyak baru kita main tarawih, baru main isyak. Maksudnya waktu buka puasa sampailah waktu tarawih di tempat kita tu lama. Depa syok lah, tak ada apa, depa makan, depa rehat. Ada yang tidur dulu, ada mandi. Waktu tarawih tu semua segar, semua seronok. So kita dah makan dah seronok dah makan pun dah tak terkejang-kejang dah. Nasi pun dah turun dah. Perut pun dah selesa dah. Sembahyang tu segar. Tapi kalau di tempat kita memang buat tempat insya tak apa. Cuma jangan makan tak boleh banyak. Tu je cara dia. Itu mandi. Kalau tak ada juga tak apalah, makan yang banyak. Kalau tempat kami buat lambat, dipanggil tarawih boleh makan banyak. Kelebihan dia ya. Tu fadilat dah kan. Makan relax kan, makan banyak makan. Di tempat kita ni kita mulakan buka puasa tu dengan kurma, dengan ayam dan cucuk sikit, tu terus sembahyang maghrib. Itu cara kita lah. Lepas tu selepas maghrib main sunat apa semua, barulah makan nasi bagi orang yang nak. Makan nasi. Jadi dia tak kalut dengan maghrib dah, maghrib buat dah. Makanlah nasi maghrib apa pun, yang penting ke 9 masuk kita nak sembahyang. Lama masa tu panjang, dia rehat. Kadang-kadang saya masuk tidur dulu rumah, baru keluar jadi imam. Jadi tak kalut sangat. Jadi tak apalah, tempat kita buat awal pun tak apa, awal pun bagus juga. Tak masalah apa. Sebab saya ikut tarim Yaman dulu, saya tengah ngaji. Yaman ni solat tarawih lambat-lambat. Semua balik tidur dulu. Lepas buka puasa, semua balik tidur. Sunyi je kat sana. Lepas tu barulah depa sembahyang isyak dan juga sembahyang tarawih. Ada masjid pukul 1 buat. Ada masjid pukul 2 baru sembahyang tarawih. Depa buat jadual. Jadual lah. Contoh masjid Taubah, nama dia masjid Taubah. Itu masjid paling awal sembahyang tarawih. Dia kurang dalam 15 minit ke setengah jam lepas isyak, depa mula sembahyang isyak dan sembahyang tarawih. Idarul Mustafa Habib Omar lebih kurang sejam lepas masuk isyak. Okey, lepas balik tidur rehat semua. Lepas tu lepas di Darul Mustafa kita buat 20, Taubah 20, di sini 20. Terbergerak pula ke Masjid Ba'lawi. Masjid Ba'lawi lebih kurang pukul 10. Lepas tu bergerak pula ke Masjid Muhdar pukul 11. Bergerak pula ke Masjid Segah lebih kurang pukul 12. Bergerak pula ke Masjid Jami' pukul 1. Bergerak pula ke Masjid Wa'id pukul 2. Sampailah dekat sahur. Lebih kurang dalam setengah jam nak masuk subuh, habis sembahyang tarawih lepas. Pas sembahyang tarawih sampai akhir malam. Itu sembahyang tarawih lepas. Kalau kita ikut masjid ni 20, kita boleh buat sampai 100. Saya biasa ikut 20 masjid ni, 80 saya buat. Takat 80. Tak lebih 100 sebab macam apa, tak dan. Jadi kalau kita nak ikut 100, kita kena tak boleh nak ikut di Darul Mustafa. Darul Mustafa Habib Umar baca 2 juzuk. Lebih kurang sejam lebih lah. Kalau nak ikut Habib Umar, tak boleh nak pergi 100 lah sebab lama sikit di sini. Kalau tarim ni semua masjid dia baca pendek lah. Baca pada wadduha sampailah An-Nas. Wadduha walidha saja. Jadi lepas sembahyang tak lambat lah. Lebih kurang 40 minit, 35 minit, 40 minit habis tarawih dah. Tu gerak pula ke masjid ni. Habis 35 minit, gerak ke masjid ni. Sampailah akhir malam balik sampai kansong. Saya biasa ikut sepanjang malam tu. Jadi ini ibadat di Kota Tarim. Kalau kita nak tidur dulu tak apa, kita tidur dulu. Pukul 2 kita bangun, kita pergi masjid yang pukul 2. Tak masalah apa. Dan setengah kawan-kawan dia buat tidur dulu. Lepas buka puasa tidur. Bangun pukul 2, pergi masjid yang pukul 2 tarawih. Isyak dan tarawih sekali.
Lepas azan kedua, Allah Akbar kedua, semua dekat. Tarif ni lebih kecil pada Al-Ustaz. Walaupun kecil, masjid dalam kawasan Tarif ni ada 360 masjid. Setiap 20 meter ada masjid. Setiap 10 meter ada masjid. Setiap 30 meter ada masjid. Setiap 100 meter ada masjid. Masjid banyak, penuh masjid. Jadi dia buat jadual, ada jadual, dikeluarkan jadual untuk orang Tarim. Okey, masjid ni pukul ni, masjid ni pukul ni. Nak pergi mana ikutlah. Ataupun nak pergi semua pun boleh. Pergi semua boleh buat banyaklah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni tarawih jumlah paling banyak 20 rakaat. Tak boleh buat lebih daripada 20. Kecuali berjemaah. Berjemaah boleh ulang dia panggil. Ulang 20 tu diulang. Dengan berjemaah boleh. Seperti mana kita sembahyang Isyak. Dah sembahyang Isyak dah, tak boleh sembahyang Isyak lagi. Kecuali dengan berjemaah boleh. Yang pertama dia wajib, yang kedua dia sunat. Boleh diulang kalau solat fardu atau solat sunat itu berjemaah boleh diulang. Dalam mazhab kita lah. Jadi itu suasana ibadat di Kota Tarim. Kita kalau buat sini bagus ya. Di Kedah pukul 9 tarawih. Depan lagi pukul 10. Depan lagi pukul 2. Kita tidur dulu pukul 2 kita pergi sembahyang tu letak larat. Dah pukul 6. Pukul 6 pun tarawih lagi ya. Itu dah subuh dah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Allahumma inna bihudak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekadar tu dulu kita dah lewat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita semua. Dan Allah menerima amalan kita dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dapat kekuatan, kesihatan untuk beribadat di baki-baki Ramadan yang ada, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin.